وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahumma alimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa alimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan muqabbalan, dan amalan yang saleh, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa dhilluh, imamun 'adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberi bayang-bayang kepada mereka. Di hari tiada bayang-bayang kecuali bayang-bayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah imaman adil, pemerintah yang adil. Yang keduanya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang selalu bersungguh dalam melakukan ibadat kepada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan lelaki yang hatinya diikatkan dengan masjid. Warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Rajulun ta'addu imra'atun zat mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan lelaki yang telah dipanggil akannya oleh perempuan yang mempunyai pangkat dan mempunyai kecantikan, lalu dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'malu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dan lelaki yang telah melakukan sedekah dengan sesuatu sedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Warajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah, dan lelaki yang telah mengingati Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, kemudian didapati air matanya mengalir. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ni berkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum mana datang tadi ataupun petang tadi, tengah hari tadi ada seorang tak SMS pada anak. Dia tak SMS, dia kata betul ke ustaz kuliah pada malam ni? Anak kata iyalah. Anak tak balas, tapi anak hati kecil anak kata iyalah. Anak kata memang malam ni. Lepas tu dia ada sebut pula kat bawah tu, dia minta 2 perkara. Yang pertamanya dia minta anak bincang pasal politik. Dua-dua tu politik lah. Yang pertama berkait dengan satu parti yang bernama Berjasa, satu lagi berkait dengan Dr. Juanda Jaya, Mufti Perlis. Penat juga nak cerita kan? Tapi tak apalah. Jadi bila anda tengok dia bagi tajuk berkait dengan politik, jadi anda pun fikir-fikir pada malam ni anda nak kuliahkan pun hadis yang berkait dengan politik insya-Allah. Hadis yang anda baca ni satu hadis yang sahih yang diriwayatkan yang daripada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni seorang sahabat Nabi, yang dia ni antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, antara manusia yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Tetapi Abu Bakar ni boleh dikatakan sahabat Nabi yang agak kurang meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau nak banding Abu Bakar, rapat lagi Abu Bakar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq yang banyak, yang rapat tu kurang riwayatkan hadis. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia banyak riwayatkan hadis. Dan dia pun hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lama. Dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam 3-4 tahun. Lepas dia masuk Islam, dia rapat dengan Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Ini cerita orang nama Abu Hurairah. Tapi walaupun dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berapa lama, tapi dia betul-betul follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia follow Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia ni di samping itu juga Allah tak bagi kekuatan, ingatan dia kuat. Bila ingatan dia kuat, segala apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lekat dalam pemikiran dia, dan kemudian dia boleh cerita pula dekat orang. Hanya orang nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula banyak dia ceritakan hadis dekat kita. Antara hadis yang dia cerita, hadis yang anda baca tadi, hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dekat kita bahawasanya sab'atun zallamahumullahu yawma la dhilla illa zilluh. Ada 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada bayang-bayang kecuali bayang-bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Akhirat nanti kita semua akan dibangkitkan. Bila kita dibangkitkan, kita mengharapkan pertolongan. Pertolongan itu sama ada kita minta bantuan daripada nabi-nabi terdahulu dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada orang yang dia boleh tolong dan ada orang yang dia tak boleh tolong. Biasalah. Sebab kadang-kadang kita pun sendiri tengok amalan kita tak memadai untuk nak dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu pula ada pula manusia ni diminta bantuan daripada nabi-nabi sebelum itu. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam, semua ni kita dah jumpa minta tolong, pun diorang kadang-kadang tak boleh nak tolong. Yang paling dahsyat sebelum itu lagi, kita kena ingat hidup kita dalam keadaan panas dan kita perlu mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala dia akan bagi pertolongan kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah taala tolong? Allah taala sediakan bayang-bayang arasy. Arasy Allah SWT tu ada bayang-bayang. Kita boleh tidur dekat bawah bayang-bayang. Kita ni berjalan kat tengah padang pasir contoh. Duk jalan terasa panas. Duk panas tu tiba-tiba nampak pokok yang rendah duduk. Kita pun duduk dekat bawah pokok tu. Angin pula bertiup. Oh, rasa syok sikit. Syok sikit, rasa lega sikit. Sebab duk panas-panas tu jumpa tempat duduk. Akhirat nanti ni pokok-pokok tak ada akhirat nanti. Pada mahsyar tu pokok tak ada. Manusia semua dihimpunkan. Bila dihimpunkan tu nak berteduh tu kat mana? Tak ada tempat nak berteduh kecuali arasy Allah Subhanahu wa taala. Cumanya orang yang boleh duduk bawah arasy Allah Taala ni ada orang tertentu sahaja yang boleh. Dalam ramai-ramai manusia tu ada orang tertentu yang Allah Taala bilang ni boleh duduk bawah arasy Allah. Ada orang tak boleh duduk dalam arasy Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia golongan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun. Ada 7 golongan. Sab'atun zallamahumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak yang akan dibayang-bayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada bayang-bayang kecuali bayang-bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy tu pilih arasy. Arasy ni kalau bahasa Melayu panggil singgah sana. Singgah sana. Kalau kita tengok raja tu dia ada singgah sana bagi raja. Tempat raja tu itulah kita pergi kat sana, kita nampak tempat duduk kursi dia tu kan, dengan tempat gagah dia, kita tengok rasa nampak kemegahan bagi seorang raja. Akhirat nanti raja-raja ni macam kita habis. Tak kira lah raja mana, sultan mana pun serupa, jangan kita serupa. Pada masa tu kalau zaman sekarang ni dia boleh pakai pakaian dia mewah, dia boleh pakai baju dia mahal, tak apalah sekarang. Tapi akhirat nanti dia tak ada pakaian, kita pun tak ada pakaian. Sama-sama tanya bulan. Dia tak ada cerita lah hari ni better pula bapak apa. Tak ada. Ni bukan cerita better dah. Cerita sekarang ni better ni bagi lebih cerita pasal better. Sorry, ini tak ada cerita better. Sekarang ni cerita dia macam mana kita nak jawab kepada Allah SWT. Dan pada masa tu ada raja segala raja. Siapa dia raja segala raja tu? Allah SWT. Dan Allah Ta'ala ni pun ada singgah sana ni. Ada singgah sana untuk pula ada orang dapat bayang-bayang ni, orang-orang tertentu. Dan kenapa ada arasy Allah SWT? Dan di manakah arasy Allah Ta'ala ni?
Arasy Allah Subhanahu wa taala ni dia atas langit ketujuh. Kalau kita baca kisah Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia naik arasy, dia naik langit ketujuh. Sampai tu dari jumpa satu tempat. Tempat tu dipanggil sebagai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrah ni mana pokok bidara. Ini muntahanya habis-habis atas, tak ada atas. Sampai dekat Sidratul Muntaha tu Jibril AS kata pada Nabi Muhammad, Muhammad kau naik. Nabi tak boleh naik dah, kami sekali boleh duduk. Bila tak boleh naik, Jibril duduk kat situ. Nabi Muhammad SAW pun naik. Naik itu dekat satu tempat yang dikenali sebagai Arash. Dan katanya ada pertemuan lah antara Nabi SAW dengan Allah. Dan macam mana cara? Wallahu a'lam. Serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu macam mana pertemuan yang berlaku di antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Arash tu pula, Allah Ta'ala disediakan Arash. Dia nak tunjuk tentang kemegahan dia. Kita kalau tengok raja tu dengan duduk atas istana dia tu, atas tempat kursi dia duduk, kita nampak kemegahan bagi seorang raja. Satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaannya. Bila Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan, pada masa tu kita sebagai manusia akan merasakan diri kita ni merendah diri. Dan kita kadang-kadang rasa besar diri sebab kita rasa kita paling hebat daripada orang lain. Kita rasa kita besar diri sebab apa? Sebab kita rasa kita orang yang paling berkuasa. Sebab tu kita rasa bangga sangat. Firaun laknatullah alaihi tu, dia rasa dia tu canggih sangat, dia boleh tindas orang. Sebab apa? Sebab dia rasa dia lah yang ada kekuasaan di Mesir. Bila dia merintah kerajaan Mesir, Sungai Nil tu berada di bawah kekuasaannya. Pada masa tu dia mula rasa sombong, dan ketika itu dia akan melakukan penindasan kepada rakyat-rakyatnya. Ini berlaku kepada orang-orang yang melakukan penindasan. Orang yang melakukan penindasan ni kenapa? Sebab dia rasa dia ada kekuasaan. Kita kena ingat yang maha berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Bila Allah Ta'ala maha berkuasa, kalau Allah Ta'ala nak melakukan penindasan kepada Allah, memang layak bagi Allah sebab dia maha berkuasa. Tapi Allah Ta'ala dia tidak pernah melakukan penindasan kepada manusia. Ini sifat Allah, ini sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada manusia yang dia ni bukanlah berkuasa pun, baru jadi pihak yang berkuasa. Baru jadi pihak yang berkuasa, bukan maha yang berkuasa. Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa, dia baru je pihak berkuasa. Kadang-kadang dia dah belagak, dia melakukan penindasan kepada manusia. Sebab itu Allah Ta'ala terlalu marah sangat kepada manusia-manusia yang melakukan kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kata Nabi SAW, bahawasanya Allah Ta'ala ada berfirman. Apa kata Allah? Aku haramkan zalim pada diri aku sendiri. Aku tak bagi korang melakukan kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku haramkan zalim pada diri aku sendiri, kata Allah. Allah Ta'ala kalau dia nak buat zalim, memang dia boleh buat zalim. Tapi Allah Ta'ala kata dia tak buat. Dia tak buat kezaliman. Dan dia jadikan zalim itu haram di kalangan manusia. Sekali-kali jangan kamu melakukan kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tentang kekuasaan dia, dia menceritakan tentang Arash ni. Bila dia sebut dia ada Arash ni, kita pun terbayang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ketika itu kita tak berani untuk melakukan penindasan kepada manusia. Kita tak berani nak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tak berani lawan Allah Ta'ala? Sebab kita dah teringat kita ni baru pihak berkuasa. Di atas kita ada Tuhan yang maha berkuasa. Buktinya ada Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Arash Allah Ta'ala tu pula jadi bayang-bayang. Dan orang yang boleh duduk dalam bayang-bayang tu pula, kata Nabi SAW, 7 golongan. Nabi Muhammad dia sebut 7. Kita pun timbul persoalan, kenapa 7? Kenapa tak 8? Kenapa tak 9? Kita ni Syekh, kalau tengok dalam Islam ni, kita ni banyak terlibat dengan 7. Kita kalau kita tengok dalam Islam, antara benda bukit dengan 7 ni, tawaf 7 kali. Pergi ke Mekah buat ibadat haji, buat umrah tu kan, tawaf tu 7 kali. Apa lagi bila kita cerita pasal langit, langit tu ada 7 lapis langit. Bumi tu pun ada 7 lapis bumi. Itu nak cerita dia berkait dengan 7, berkait dengan nombor 7. 7. Hidup dalam kehidupan kita hari-hari ni pun dia ada 7 hari hidup kita. Dan Nabi SAW disebut pula pada kita ada 7 golongan pula yang akan dapat berlindung di bawah Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa golongan itu? Yang pertama, dia kata Nabi SAW adalah al-imamul adil, pemerintah yang adil. Ini pemerintah yang adil.
Adil ni benda penting dalam Islam. Islam ni dia perlu pentingkan adil. Adil tu penting. Islam pula marah sangat orang melakukan kezaliman. Bukan sekadar Islam dia pentingkan keadilan, bukan Islam saja yang pentingkan lawan kezaliman, bahkan sifat manusia itu, fitrah manusiawi itu, dia akan nak pada adil. Sifat manusiawi itu, orang Islam ke tidak Islam, dia akan benci kezaliman. Siapa-siapa pun dia akan benci kezaliman. Orang yang buat zalim tu sendiri tu tak suka kena zalim. Orang yang kena zalim tu sendiri tu tak suka kena zalim. Perompak ni, sifat perompak ni zalim. Tak ada pasal-pasal pergi rompak rumah orang. Orang yang kena rompak tu dizalimi. Fahamnya, orang yang merompak itu penzalim. Agak-agak kalau sama-sama perompak tu pula bergaduh. Lepas tu seorang bagi perompak, pergi rompak satu lagi. Ni, perompak ni, dia 3 orang lah contoh. 3 stooges, 5 orang perompak. Dia pergi merompak kedai emas contoh. Bukan betul ni, contoh. Dia bawa balik harta barang dia rompak. Lepas tu seorang ni kata, ish, kalau tengok ni 3 kena bagi 3 rugi. Last sekali seorang tu pergi rompak pula harta yang rompak tu buat lagi. Perompak 2 orang tu marah. Dia pun rasa macam dia tu dizalimi. Walhal dia sendiri menzalimkan orang. Nak bagi tahu sifat manusia itu, dia tak suka dizalimi. Sifat manusia itu tak suka dizalimi. Disebabkan itu, mana-mana agama pun ajar pada kita lawan kezaliman. Mana-mana agama pun suruh kita melakukan keadilan. Islam satu agama yang cukup pentingkan untuk melaksanakan keadilan. Islam. Kalau kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala sebut syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bersaksilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan melainkan dia. Allah Ta'ala itu sendiri dia bersaksi bahawasanya Tuhan ni tak ada kecuali dia, Tuhan. Allah Ta'ala bersaksi. Kita lagi lala kalau kena bersaksi. Sebut elok bersaksi. Bersaksi macam kita pergi kat mahkamah, kita ni bergaduh dalam sesuatu isu, kita kena datangkan saksi. Apa tujuan saksi? Untuk mengukuhkan dakwaan kita. Kita nak tuduh, tapi nak tuduh tu dia kena kukuhkan dakwaan, nak kukuhkan tuduhan. Nak tuduh, nak kukuhkan tuduhan itu kena datangkan bukti. Antara bukti-buktinya saksi. Kita datangkan seorang, 2 orang, 3 orang untuk menjadi saksi, untuk mengukuhkan kita punya tuduhan, untuk mengukuhkan dakwaan kita. Sekarang ni kita mengaku bahawasanya Allah Ta'ala ni Tuhan. Dia ada perlu bersaksi. Maksudnya tangan kita bersaksi, akal kita bersaksi, pemikiran kita bersaksi, kaki kita bersaksi. Semua yang ada keliling kelalang kita ni akan bersaksi. Rupa-rupanya bukan keliling kelalang kita yang bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bersaksi itu juga adalah Allah Subhanahu. Allah Ta'ala itu sendiri bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan dia. Bukan Allah Ta'ala aja bersaksi, bahkan wal malaikah, dan juga para malaikat. Malaikat itu juga bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Ingat bersaksi. Ada orang kita naik saksi. Anda ingat dulu masa anak kecil dulu kat mesin ni, anda ingat lagi? Anak kecil-kecil dulu, Ustaz Ghazali Hafizullah Allahyarham. Anda ingat ni, dia kata jangan disebut naik saksi. Sebab kalau sebut naik saksi nak naik apa? Lagi baik kita sebut naik taksi. Kata Ustaz Ghazali Hafizullah Allahyarham. Anda ingat lagi anda dengar kuliah masa ada budak-budak datang dengan Pak Imam Zah dulu. Anda ingat masa kecil-kecil dulu kan? Ni, masa inilah masa ni. Allahyarham Ustaz Ghazali Hafizullah. Dia bagi tahu jangan sebut naik saksi. Sebut saya bersaksi. Macam tu. Sebab kalau naik saksi nak naik apa? Lebih baik kita sebut saya naik taksi. Jelas nampak selalu naik. Cerita Ustaz Ghazali Hafizullah dulu pula. Jadi nak bagi tahu bersaksi. Bersaksi itu mana bersungguh-sungguh. Tuhan itu bersungguh-sungguh bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan dia. Malaikat itu bersaksi sungguh-sungguh bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersaksi siapa dia? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang diberikan ilmu melaksanakan keadilan. Bila sebut bersaksi tak ada Tuhan melainkan Allah, fahamnya tauhid. Keesaan kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaku bahawasanya Allah Ta'ala itu wahdaniyah, esa. Kita mengaku keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bertauhid itu ditambah satu lagi. Apa yang kita tambah itu? Melaksanakan keadilan. Adil ni benda yang cukup penting di dalam ajaran Islam. Sampai satu tahap adil dan tauhid itu digabungkan di dalam agama Islam. Sifat orang Islam dia akan buat keadilan. Sifat orang Islam dia tidak akan buat kezaliman. Ini sifat bagi orang Islam. Maka kita bahas dalam Islam,
Islam ni bila dia bicara tentang keadilan, dia tak akan bincang daripada skop yang terlalu kecil. Bahkan skop yang dibincang oleh Islam dalam semua perkara. Kalau kita berekonomi, ekonomi kita mesti adil. Kalau kita berumah tangga kita mesti adil. Kalau kita beribadat, ibadat kita perlu adil. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia pernah marah pada sahabat yang kerja beribadat sampai satu masa, sampai satu tahap tak sempat nak bersama dengan keluarga. Nabi marah. Ada satu kes berlaku dalam satu hadis Nabi SAW. Sahabat Nabi pergi rumah Nabi SAW, pergi jumpa Nabi SAW, pergi rumah Nabi, pergi jumpa dengan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat dia pergi tanya Nabi SAW, tanya Aisyah radhiyallahu macam mana ibadat Nabi SAW. Aisyah beritahu Nabi Muhammad ibadat begitu begini. Bila dia dengar tu sahabat Nabi ni duduk kalau rumah Nabi SAW sembang sama-sama. Dia kata apa? Dia kata tengok Nabi Muhammad yang dosa dia Allah Taala telah ampun, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yang diampunkan dosa-dosa ni yang akan datang, yang telah lepas, semua tu telah diampunkan oleh Allah SWT. Dalam keadaan dosa-dosa telah diampun pun dia punya ibadat tu juga hebat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi 3 orang belum sembah. Dia kata lepas ni aku nak semayang sampai bini-bini pun tak nak sentuh. Seorang kata lepas ni aku buat ibadat, tidur-tidur pun tak mahu. 2 orang. Seorang tu kata lepas ni aku nak puasa, tak nak berhenti, puasa je hari. Kata 3 orang. Rupa-rupa masa dalam sembang tiga-tiga tu Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad salak pun pergi jumpa dia orang. Nabi Muhammad tanya, antum taqaluna kada wa kada, adakah korang yang mengatakan program yang Nabi Muhammad dengar tadi tu? Dia kata na'am, betul. Kami dengar. Bala, kami dengar. Kami lah yang cakap apa yang kamu sebut tadi wahai Rasulullah SAW. Nabi Muhammad kata ana atqakum, akulah orang paling takut kepada Allah di kalangan manusia. Dalam ramai-ramai manusia yang paling takut kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bila aku beribadat, ada time aku berehat. Bila aku beribadat, ada time aku tidur. Bila aku berpuasa, ada time aku buka puasa. Bila aku ni beribadat, ada time aku bersama dengan isteri-isteri aku. Nak cerita Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW bersebut, fa inna li jasadaki alaika haqqan, sesungguhnya bagi jasad kamu itu ada hak. Sesungguhnya pada mata kita ni pun ada hak. Mata, apa hak bagi mata? Time mengantuk, tidur. Tapi kita time kuliah pun tidur. Itu canggih kita. Okay. Tapi nak bagi tahunya, time tidur. Badan ni kadang-kadang duk kerja, ada time rehat, kena bagi rehat. Nampak? Perut ni time lapar, kena bagi makan. Kaedah tu Nabi Muhammad ajar. Nak beritahu dalam beribadat pun ada adil. Dalam beribadat pun ada adilnya yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita nak cerita dalam kerangka yang lagi besar, politik lah. Politik, adil di dalam politik. Yang dikatakan adil dalam politik ni bukan semata-mata masuk parti keadilan. Kalau faham macam tu berat lah. Dia cerita yang dikatakan adil tu macam mana. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam kitab dia Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik Islam. Dia kata dikatakan adil itu adalah al-qiyam ala syai'in bima yaslahu. Adil dalam politik itu adalah melaksanakan sesuatu perkara yang boleh memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Apa-apa pun tindakan pemerintah yang boleh memberikan kemaslahatan kepada rakyat, maka itulah dikatakan sebagai adil di dalam politik. Nampak nak cerita politik di dalam Islam. Kalau kita buka kitab yang kedua, ditulis oleh seorang ulama daripada negara Maghribi, Maroko, namanya Allal Al-Fasli. Dia tulis kitab, nama kitab dia Maqasidus Syariah wa Makarimuha, maqasid syariah dan kemuliaan bagi maqasid syariah. Dia disebut dalam kitab tu, kata dia, bila dikatakan sebagai politik Islam yang adil itu mesti ada 3 perkara. Yang pertama kata dia ihqaqul haqq, memberikan hak kepada mereka yang berhak. Orang ada hak, kita kena bagi hak. Sebab Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis, fa innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hak kepada mereka yang berhak. Mereka ada hak, kita kena bagi hak. Hak rakyat Malaysia. Dalam rakyat Malaysia ramai-ramai ni, apa hak dia? Sebagai pemerintah, dia kena bagi hak itu. Bagilah apa yang hak rakyat tu. Kalau rakyat tu dia nak B, dia kena bagi B. Kalau rakyat tu nak A, dia kena bagi A. Rakyat dia kata kami nak pendidikan percuma, kena bagi pendidikan percuma lah. Itu dikatakan memberikan hak. Dikatakan hak, ihqaqul haq, memberikan hak kepada mereka yang berhak.
Hak yang dikatakan dalam Islam ini bukan dibataskan antara Muslim sesama Muslim, bahkan antara Muslim dengan orang bukan Islam. Bukan untuk lelaki je, bahkan untuk orang perempuan pun dapat. Bukan untuk orang tua je, kanak-kanak pun akan dapat. Itu dikatakan sebagai politik Islam. Yang pertama disebut sebagai ihqaqul haq, memberikan hak kepada mereka yang berhak. Apa lagi kandungan hak? Memberikan hak bersuara. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya Allah Taala memberikan hak kepada, sesungguhnya orang yang ada hak itu hendaklah diberikan ruang dia bersuara. Nabi Muhammad sebut dalam hadis sahih, dia kata kalau orang tu ada hak, kita kena bagi ruang dia cakap. Rasa dia nak komplain, boleh bagi komplain, tak ada masalah apa pun. Dia rasa dia nak demonstrasi, bagi demonstrasi. Cuma dalam kau demonstrasi itu kena ada tanggungjawab. Apa dia? Jangan pergi rosak betul orang. Ini besar juga. Kadang-kadang dia demonstrasi, dia ekstrim sangat, habis kereta orang pun dia pergi umpuk. Ada orang macam ni tau. Dekat Malaysia tak ada. Kalau pergi kat Pakistan, berlambak orang kerja macam ni. Betul, anak cerita ni zaman anak Malaysia Pakistan, anak tengok sendiri. Dia orang Pakistan ni kalau demonstrasi, dia pergi bakar kereta orang. Teruk pula orang Pakistan cara demonstrasi itu. Dia pergi bakar kereta orang, dia pergi ambil tayar, dia bakar tayar tu ke tengah jalan. Ni perangai orang Pakistan kat negara dia orang bila berlaku demonstrasi. Jadi tidak pelik pula kerajaan dia pula agak ekstrim. Bila rakyat demonstrasi dia tembak tu pula peluru hidup. Itu Pakistan. Kat Pakistan kalau buat demonstrasi memang turun, beribu-ribu turun. Tapi bila beribu-ribu turun tu nak boleh selesaikan demonstrasi, memang puluh-puluh orang mati tertembak. Itu Pakistan lah. Kita kat Malaysia kena cepu pun. Itu pun kadang-kadang tak tahan. Betul. Kena bom masak pun dah tak tahan. Cerita dekat Pakistan dahsyat lah tempat dia orang. Tahu, nak bagi tahu Islam aja hak kena bagi. Nak demo, silakan demo. Tapi dalam kau demo itu ada hak yang perlu kamu kena tunaikan. Apa dia? Kamu jangan khianat hati orang. Ini Islam aja hak kebebasan bersuara. Satu. Yang kedua yang dikatakan politik Islam ni, yang kedua adalah iqrarul adli, mengakui keadilan. Orang Islam itu sendiri kena buat keadilan. Tiba-tiba ada orang lain yang melakukan keadilan, kita kena hormat keadilan dilakukan oleh orang lain itu. Orang bukan Islam buat adil. Tafadhal Syekh, kadang-kadang anak fikir balik anak bawa balik pada Pulau Pinang. Hari Jumaat baru ni anak tak khutbah dekat sini sebab anak dijemput untuk khutbah dekat Masjid Jelutong, Pulau Pinang. Pergilah khutbah kat sana. Kita ramai kawan-kawan dulu kat Pulau Pinang, duduk dekat Jabatan Kerajaan Pulau Pinang, ramai kawan. Dia bercerita dekat kita tentang bantuan kerajaan Pulau Pinang yang kafir merintah tu. Yang kafir merintah tu, orang Islam merintah. Ling Wan Eng tu kafir, orang Islam pun. Kafir Ling Wan Eng tu kan, kafir. Bantuan yang diberikan kepada diberi bantuan kepada perkembangan Islam di Pulau Pinang. Di era dulu dengan era sekarang. Era dulu katanya bantuan yang diberikan perkembangan Islam di Pulau Pinang ni sebanyak 25 juta ringgit setahun. Dulu kerajaan dulu. Tapi era yang baru ni sebanyak 164 juta. Punya tinggi peningkatan. Daripada 25 juta naik sampai 164 juta. Bantuan setahun. Bantuan untuk perkembangan Islam, bukan perkembangan agama Kristian. Perkembangan agama Islam dekat Pulau Pinang. Kadang-kadang kita tengok balik, tempat orang Islam pun buat kerja macam tu. Negeri orang Islam pun buat kerja macam tu. Negeri orang kafir buat kerja macam tu. Dia buat majlis memberikan hadiah kepada budak-budak Al-Quran kat Pulau Pinang. Buat majlis bagi hadiah bantuan kewangan kepada budak-budak Al-Quran Pulau Pinang. Yang datang pergi buat prasmet siapa dia? Kafir. Namanya Ling Wan Eng. Kafir tu dia pergi berucap, dia kata apa, kita kena bagi bantuan banyak-banyak duit kepada orang Al-Quran sebab orang yang Al-Quran insya-Allah dia tak terasuh. Kata kafir anak betul-betul. Orang Islam tak pernah fikir macam tu. Sebab kita dah tengok orang Islam ni yang Al-Quran tu pun rembat juga. Masalah dia. Kadang-kadang agamawan tu kata rembat, masalah dia. Tapi yang si kafir tu kata apa? Kita kena bagi duit banyak-banyak kepada budak-budak Al-Quran sebab kalau kita galakkan orang Al-Quran, orang Al-Quran ni insya-Allah dia tidak akan rasuah. Dia kata takkan rasuah pun orang-orang Al-Quran ni sebab Quran aja jangan rasuah. Siapa kata? Seorang kafir namanya Ling Wan Eng. Maju kita je. Duk fikir balik orang kafir boleh fikir macam tu, kita orang Islam boleh fikir macam tu. Ni cerita berlaku di Pulau Pinang. Anda pergi tu ada dapat maklumat, anda dengar kawan-kawan dekat Jabatan Agama Islam cerita termenung panjang gitu. Dia aku tak tahu. Orang Islam boleh nak buat tapi orang kafir boleh buat. Cerita ni. Nak cerita daripada sudut kemajuan ekonomi kat sana jauh lah lagi baik daripada tempat kita kan.
Ni kadang-kadang kafir merintah. Kan? Macam mana keadilan dibuat oleh orang bukan Islam. Dan kita sebagai orang Islam pula, kalau tengok orang kafir buat keadilan, nombor satu, kita kena hormat keadilan itu. Kita kena akui itu keadilan, itu kebaikan. Dan kami hormat apa kebaikan yang kamu lakukan. Satu. Nombor dua, kita sendiri kena lebih baik daripada dia orang. Kita kena berusaha lebih baik daripada dia orang. Kalau orang kafir tak rasuah, kita lebih dulu tak rasuah. Kalau orang kafir tak merempat, kita lebih dulu tak merempat. Ni masalahnya, orang kafir tak merempat, kita pula merempat. Masalah, habis ke balik. Masalah kan. Jadi kena tukar. Kita kena tukar style kita berfikir. Orang Islam berpolitik ikut kerangka Islam, yang kita sebut tadi iqrarul adli. Kita mengakui keadilan orang lain. Bila kita mengakui keadilan orang lain, bermakna kita sendiri perlu melakukan keadilan. Kita sendiri ni perlu melakukan keadilan. Sifat kita yang kita kena ambil sikap macam ni. Dua. Yang ketiga, yang dikatakan politik Islam, dikata Alal Al-Fasi, dia sebut tadbir syu'unir ra'iyah, urus tadbir kerajaan, memberi kebaikan kepada rakyat. Buatlah apa pun dalam negara ni, tiga perkara ni kena jaga. Tiga perkara ni kita kena jaga. Kalau kita jaga tiga perkara ni dan terlaksana tiga perkara ni, maka itulah dikatakan sebagai pemerintahan yang adil. Adil ni tiga perkara ni kena. Ingat, ini dikatakan as-siyasah asy-syar'iyyah, politik Islam. Dan kita kena ingat yang dikatakan politik Islam itu kemenangan, dikatakan politik Islam adalah apabila orang akan cenderung kepada Islam. Apabila orang pakat-pakat pergi kepada agama Islam. Orang kafir dia tengok Islam, dia kata Islam agama baik. Mana itulah kemenangan Islam. Islam ni pula kadang-kadang ada orang kafir yang dulunya tak Islam, tiba-tiba berjumpa kita dia nak masuk Islam. Itulah kemenangan di dalam Islam. Kita memerintah, itu hadiah daripada Tuhan. Tuhan bagi, alhamdulillah. Tuhan tak bagi, kita nak kata apa? Kita kena ingat Syekh, kerajaan ke, apa ke, semua ni pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah. Tak bagi tu macam mana? Cerita kerajaan ni macam kita makan nasi lah. Kadang-kadang nasi ada dekat pinggan. Ni, nasi ada dekat pinggan. Tapi adakah nasi dalam pinggan tu hak milik kita? Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab duk makan-makan. Nak ambil dah nasi ni. Dengan lauk Allah apa dah duduk kat depan. Kita baru nak suap, tiba-tiba ada seorang hamba Allah duduk kat depan sebut Wan Malaysia. Kita pun duit termuntah. Tak ada rezeki. Macam mana dah tak ada rezeki? Macam mana? Nak ceritanya, bila kita makan dapat tenaga, itu dikatakan sebagai hadiah daripada Tuhan. Apa yang ada nasi dalam pinggan belum tentu lagi sebagai hak kita. Serupa juga bila kita dapat kerajaan itu, adakah itukah yang dikatakan sebagai kemenangan Islam? Belum lagi. Bila kita ada kerajaan, bermakna kita ada ruang. Bila kita ada ruang, apa yang kita kena buat dengan ruang itu? Dakwah, ajak orang kepada Islam. Buktikan bahawa Islam ni agama adil. Kita sebagai orang Islam tunjuk yang adil Islamik gini, 1, 2, 3, 4. Kita buat penerangan kepada orang bukan Islam. Apa itu Islam? Kita buat ceramah, kita panggil orang kafir mari dengar ceramah tentang Islam. Kita buat dialog, panggil padri, panggil orang Islam, bincang Islam dengan Kristian. Apa masalah kalau buat dekat masjid? Apa masalah? Try lah buat sekali. Panggil padri dekat masjid Bandar Baru, buat sekali. Anak pun cadang banyak tempat dah. Hari ni baru sebut kat masjid Bandar Baru. Anak kadang-kadang terfikir, cuba panggil padri sekali, buat forum dengan ustaz dekat masjid. Buat forum tu jangan nak bincang siapa agama yang paling betul, tak payah buat cari gaduh. Pergi bincang perbincangan tentang rasuah dalam agama Islam dan Kristian. Bincang tu dulu. Dia pun cerita rasuah dalam agama dia, kita pun cerita rasuah dalam agama kita. Biar termenung Kristian tu. Kami ni tak ada pula detail bincang sampai tahap tu. Biar dia kat macam tu. Masa kita panggil padri, takkan kot orang Kristian tak datang. Orang Kristian tengok, wah, padri kita sudah naik ke masjid, sudah ada forum sama orang Islam, dia pun datang nak dengar. Kita bagi satu tempat, duduklah masjid, masalah, duduk ramai-ramai dengar ceramah. Sila hari bulan Syekh dengan padri-padri habis bukan masjid Islam. Sila hari bulan. Cuma kita tak berani nak buat. Sebab apa? Sebab ada jabatan agama Islam Selangor. Tu yang masalah. Duk halal dia bertanggung Islam masalahnya. Nampak? Masalah sekarang ni, Islam kita ni defensif. Islam kita ni takut tau. Orang Islam ni dia ada satu penyakit dalam pemikiran dia, takut. Padahal Nabi Muhammad SAW dulu tak pernah takut. Nabi Muhammad dulu tak pernah takut. Cerita Islam ni cerita dia. Orang tak berhenti bangkit pergi sahut. Dia pergi jawab pada udah kawan tu. Okey, tak ada masalah apa pun. Tapi kita pula takut nak cerita Islam. Takut nak bawa orang bukan Islam datang masjid. Sebab apa? Ini projek Kristianisasi, kata Hasan Ali. Masalah, ada pula satu masjid Hasan Ali tu kan. Problem.
Kalau kita betul-betul nak kembangkan Islam, kita kena letak nombor satu, yakin Islam agama betul. Nombor satu, letak dalam jiwa kita, yakinlah bahawasanya Islam tu agama yang benar. Nombor satu. Nombor dua, kita kena letak satu keyakinan, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu nombor dua dalam hati kita. Kalau nak kembangkan Islam, nombor satu, akui, yakin Islam betul. Yang kedua, kita yakin kebenaran pasti akan menang. Kita yakin benda yang batil ni pasti akan hancur. Yakin itu. Kita sebagai Islam, kita yakin Islam kita betul. Kita yakin Kristian tak betul. Kita yakin Islam ni agama betul. Kita yakin Buddha tu tak betul. Kita yakin Islam ni betul. Kita yakin Hindu tu tak betul. Semua tu tak betul. Yang betul lah Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yakin. Letak dua keyakinan ni, marilah kejar rimau apa pun kita tak pernah takut, insya-Allah. Tak pernah takut. Anak kadang-kadang dijemput tau pergi program, sikit-sikit hati kecil nak cakap, takut-takut tak boleh nak jawab. Takut juga kadang-kadang, sikit-sikit tu ada takut. Bukan kita tak yakin dengan kebenaran Islam, tapi takut-takut aku tak dapat idea untuk nak jawab hujah. Tapi pergi memberanikan diri. Tapi setakat yang nak pergi ni, insya-Allah positif terhadap Islam. Setakat nak pergi. Banyak tempat dah nak pergi gagak. Kadang-kadang kita tanya soalan tak apa-apa sampai kita berjam tak reti nak jawab. Allah mak macam mana nak jawab? Kepala otak ni berbelit-belit ni nak jawab, bagi jawapan. Pusing-pusing, CP1, CP2, CP3 dalam kepala otak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka juga ruang pada kita. Kita cerita, tak banyak, sikit. Sekurang-kurang kita cerita, berapa ramai orang boleh positif dengan Islam. Sampai ada kawan Cina bukan Islam, etis, tak percaya pada Tuhan, dia boleh hantar import dekat Facebook. Apa kata dia? Saya nak berkawan dengan Ustaz. Tengok, kafir nak kawan dengan aku tahu tak? Main-main dengan aku ni. Orang kafir nak kawan dengan aku. Kita pergi jumpa, sembang dengan dia. Dia cerita apa? Hak kebebasan. Dia cerita pasal hak kebebasan. Dia tanya kita macam mana Islam punya pandangan tentang hak kebebasan. Cerita. Alhamdulillah. Ni kawan kita duk rakam anak punya ceramah ni. Anda ingat ni ceramah anak ni sama-sama kita orang Islam dengar. Jangan terkejut orang kafir dengar. Anak pergi dekat Kuala Lumpur bangsa baru ni, ada seorang orang kafir Cina, Alex nama dia. Alex, dia ni tak ada agama, etis, tak percaya agama. Dia mari jumpa anak, Ustaz, ceramah Ustaz bagus. Anak pun, kau dengar mana ceramah aku? YouTube. Kau dengar ceramah apa? Tafsir Al-Quran, surah Al-Baqarah. Elok lah tu. Orang etis pun dah dengar tafsir surah Al-Baqarah. Anak ada ingat kalau orang hari kafir dia dengar, jadi apa? Dia fikir balik, berani dia cerita tentang Islam, berani cerita kebenaran. Percayalah Islam ni akan menang. Islam ajar pada kita, Islam menang tu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Kamu akan lihat orang masuk Islam ni beramai. Ingat situ Anda nak bagi tahu benda ni perlu ditanam dalam semua pemikiran orang Islam. Sebab kita dah tengok orang Islam ni terlalu takut nak cerita Islam. Kenapa takut nak cerita Islam ni? Takut orang kafir ni jauh daripada kita. Tak, dia tak jauh daripada kita. Kita pandai bercakap, lagi dekat kita, percayalah bercakap. Sembang elok tak ada apalah. Kita pun hormat, okey, tu you punya agama. Lakum dinukum boleh ni. Bagi kamu agama aku, bagi aku agama aku. Tapi aku yakin dengan agama aku betul. Dan aku rasa agama kamu tak betul. Dan kamu kata agama kamu betul, kamu ni pasal. Apa pasal? Aku yakin kalau aku punya agama masuk syurga. Dan aku yakin berdasarkan agama kamu tak masuk neraka. Ini agama aku. Dan kamu pula kata agama kamu tu masuk syurga cara agama kamu, dan kami masuk neraka cara agama kamu. Kamu je pasal. Ini agama aku. Cakap tak terang. Saya masalah. Tapi jom kita berbincang tentang Islam. Jom kita berbicara tentang Islam. Jom kita cerita tentang keadilan yang diajar di dalam Islam dan juga dalam agama kamu. Bila kita bincang, percayalah kita akan nampak kebenaran Islam. Orang Islam kena berani. Orang Islam kena menceritakan tentang kebenaran Islam kalau dia yakin Islam tu agama betul. Kalau dia yakin kebenaran ni pasti akan benar. Sebab Allah Ta'ala dah janji di dalam Al-Quran. Janji Allah Ta'ala ni Nabi Muhammad betul-betul yakin. Buktinya Nabi Muhammad SAW sendiri buat. Tengok dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad buat kerja syekh. Itu Nabi SAW. Cerita Islam, sembang. Orang balik batu pun tak apa, balik batu, biar dia punya pesan. Tak apa, hari ni dia balik batu, lama-lama nanti dia akan gosok kita insya-Allah. No problem. Sebab dia akan nampak kebenaran insya-Allah. Orang Melayu kita tersebut tak kenal maka tak cinta. Orang ni kadang-kadang tak cinta dengan Islam sebab tak kenal Islam. Kalau orang kenal Islam, insya-Allah dia akan cinta Islam. Kita ni akan cinta benda yang kita kenal, yang cantik.
Islam ni agama cantik. Bila sebut benda cantik ni, orang seronok nak tengok. Betul. Macam kita suka tengok rumah yang cantik, macam kita suka tengok bunga yang cantik, macam kita tengok orang perempuan yang cantik, macam orang perempuan suka tengok lelaki yang handsome. Macam itulah. Cuma duk tengok perempuan cantik, kadang-kadang kita boleh jadi tak suka pada perempuan yang cantik. Kenapa? Sebab ada unsur yang buruk. Apa dia? Kentut dia busuk. Contoh, duk tengok syok perempuan cantik, rupa-rupanya cakap, ya Allah, maki orang, cancel. Yang syok jadi tak syok. Ada unsur yang tak cantik tu. Yang cantik tu jadi yang keluar tak cantik tu. Islam ni agama cantik. Tidak ada yang tidak cantik dalam Islam, kecuali semua cantik-cantik di dalam agama Islam. Masalah yang jadi tak cantik itu ni orang Islam keluar. Kalau orang perempuan cantik tu orang seronok tengok, jadi tak syok nak tengok sebab kentut busuk. Yang kentut busuk tu orang Islam. Orang Islam orang yang kemsian. Orang Islam pergi buat zalim, orang Islam pergi tipu orang Islam buat tu buat ni. Last sekali orang makin meluat dengan Islam. Salah tu orang meluat tu bukan kerana Islam. Orang meluat tu kerana orang Islam. Benda ni kita nak buat. Dan tu macam mana kita nak pamerkan Islam ni agama yang cantik? Sebab tu Islam ajar pada kita adil. Islam ajar pada kita keadilan. Buat keadilan. Macam mana buat keadilan? Kita sebut tadi, 3 perkara perlu dilaksanakan. Di dalam politik Islam, 3 perkara ni perlu kita laksanakan. Ini sifat yang diajar di dalam Islam. Sebab itu, marilah calon apa pun, kalau terlaksana 3 perkara ni, undi calon tu, saya masalah. Marilah calon macam mana pun. Calon tu Islam ke, calon tu orang bukan Islam ke. Benda ni ada orang tanya anak dekat Masjid Seri Damansara. Bila hari Ahad baru ni, hari ni Rabu, Ahad baru ni lah ada orang tanya nak. Dia hantar SMS, kata Ustaz, ni macam mana ni kat Seri Damansara ni bawah Parlimen Subang, Don Bukit Lanjan kan. Jadi dua-dua calon tu bukan Islam. Dia buat SMS, Ustaz macam mana ni, undi ni wajib ke tidak? Satu soalan. Soalan yang kedua, dua-dua calon bukan Islam, nak undi mana satu? Penat aku nak jawab. Macam mana nak buat agak-agak? Nombor 1, mengundi itu wajib. Kita kena ingat, mengundi itu adalah wajib. Sebab apa? Sebab nak melaksanakan 3 perkara ni tidak akan terlaksana kecuali dengan mengundi. Maka hukum mengundi itu adalah wajib. Tiba-tiba dia kata, lama Ustaz Jam, kalau tak mengundi jadi berdosa. Sekarang saya tak daftar mengundi, macam mana nak buat? Alamak, spoil ni kamu. Salah je dah spoil. Sebab dia tak daftar mengundi. Dah tak daftar nak macam mana? Dah tak daftar tu macam mana? Dulu kalau kamu ingat sepatutnya kamu kena daftar, sekarang tak daftar mengundi. Jadi macam mana masalah ni? Hukum dia serupalah macam dalam mazhab Syafi'i yang dok kata kita tidak boleh meninggalkan Jumaat kecuali kalau sekiranya kita ni bermusafir sebelum subuh hari Jumaat. Mazhab Syafi'i rahimahullah, kalau kita musafir sebelum Jumaat baru kita boleh tinggalkan sembahyang Jumaat. Kalau kita musafir selepas subuh hari Jumaat, kita tak boleh tinggal Jumaat, kena sembahyang Jumaat juga. Tapi masalah ni Ustaz, masalah dia pun tanya ni. Masalah ni kadang-kadang kapal terbang yang nak pergi kat London tu, dia punya jadual pada pukul 1.30. Dan 1.30 tu lah sembahyang Jumaat. Lepas tu naik kapal terbang kat mana? Naik kapal terbang pula dekat KLIA. Check in pukul apa? Check in dalam pukul 11. Check in. Kalau pukul 11, saya kena turun daripada rumah dalam pukul 9 pagi. Dalam pukul 9 pagi kata dia. 9 pagi ke 10 pagi lah. Takkan kau nak turun sebelum subuh? Sudah. Itu satu soalan juga ni. Kalau macam tu wajib kan saya sembahyang Jumaat? Nak buat macam mana? Sebab tak kapal terbang kau tak sembahyang Jumaat. Kalau kau sembahyang Jumaat tak kapal terbang, jam lah Syekh. Siapa yang jadi khatib tu? Pilot. Elok lah tu. Tengah buat kapal terbang tu, khatib apa ni, pilot tu dia pun ambil dia punya mikrofon. Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Lingkup hari tu. Pakai jam terus hari tu kan. Ketika itu kita tak wajiblah sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab kita tak boleh sembahyang Jumaat. Kita punya permusafiran kapal terbang kita pada pukul 1.30. Macam itulah isu kalau orang tu tak daftar mengundi. Memang hukum asal mengundi itu adalah wajib. Tetapi kalau dia tak daftar mengundi, tak berdosa lah. Dia nak macam mana kan? Sebab syarat nak mengundi kena daftar. Dia kena ada IC, kena daftar. Kalau Bangla ada IC, daftar pun boleh mengundi lah. Bangla. Cerita ni Bangla. Bukan orang Malaysia, Bangla. Namanya Ramzan, nama dia. Bukan Ramadan, Ramzan. Nampak, dengar pun nak ala-ala Bangla. Contoh, kan? Siap, pakai songkok lagi. Nampak tu, Melayu ke tidak? Boleh confuse kita ni pula. Tapi nampak beza sikit. Hidung dia agak mancung sikit.
Cara dia pakai baju tu seluar tu mesti pakai atas pada pusat. Kan belakang macam tu style dia. Kan kita bercakap dengan dia ni tak berapa nak Melayu sangat. Kalau suruh nyanyi negara aku memang tak keluar negara lagu negara aku. Kalau suruh nyanyi lagu negara akan dengar lagu negara Bangladesh. Mamat dia akan nyanyi kan. Tapi dia duduk saya dah IC dan dia daftar mengundi, dia boleh mengundi. Kita ni pula ada IC. Orang Malaysia tak daftar mengundi, tak boleh nak mengundi. Siapa suruh tak daftar mengundi kan? Tapi kita kena ingat hukum mengundi tu wajib. Tak apalah mengundi tu satu hal. Satu lagi, ada calon bukan Islam dekat apa Bukit Lanjan tu kan, Don Bukit Lanjan Parlimen Subang, kita ni Parlimen Subang, bukan Islam, boleh undi ke tidak? Ada pula satu lagi orang Islam, sudah nak undi mana satu tak tahu, nama dia berjasa lah. Isma dia satu geng nama Isma ni asal kalau kita tengok ada satu NGO Islam dulu namanya Jemaah Islah Malaysia. Jemaah Islah Malaysia, singkatan dia panggil JIM. Dia ada satu lagi JAM, Jemaah Al-Quran Malaysia. Mungkin kita tak tahu JAM, bukan jam tangan. Itu benda lain. JAM ni Jemaah Al-Quran Malaysia. Siapa dia? Kasim Ahmad. Bukan Kasim Selamat, itu Piramli. Kasim Ahmad. Apa perjuangan Kasim Ahmad ni? Anti hadis. Dia apa-apa Islam kena Quran, hadis ni tolak tepi. Buang-buang hadis. Hadis bukan sumber hukum di dalam Islam. Pada dia, orang yang mempopularkan idea JAM ini, mempopularkan idea Al-Quran, hadis tak sumber hukum, orang bernama Kasim Ahmad, orang Kedah, pensyarah universiti. Hebatlah orang pun. Orang pun bukan salah orang. Orang nama Kasim Ahmad ni. Dia pun buat satu gerakan namanya JAM, Jemaah Al-Quran Malaysia. Ada pula satu lagi namanya JIM, Jemaah Islah Malaysia. Siapa yang tubuh? Orang bernama Syahri Sungit. Siapa dia Syahri Sungit tu? Adun apa ni, Ulu Kelang. Adun UK Ulu Kelang, bukan United Kingdom, Ulu Kelang. Syahri Sungit ni dia tubuh, lepas tu ada pergolakan sikit, dia keluar daripada JIM dan dia pun masuk satu parti lah, namanya Parti Islam Malaysia. Singkatan dia fikirlah sendiri cerita dia. Jadi dia masuk parti tu, dia keluar parti yang kata JIM itu pula, dia bergolak pula sama-sama dia. Nak golak-golak, datanglah dua aliran. Satu namanya Ikram, satu. Yang kedua namanya Isma. Cerita dia. Dan Isma tu pula, geng mana? Geng-geng budak-budak lepasan daripada mengajar Islam. Ada orang ni tak berapa setuju dengan Ikram. Sama-sama geng dulu, bergaduh, dia buat geng. Ikram satu geng. Ini geng yang profesional di kalangan JIM. Ini geng yang ustaz di kalangan JIM. Kebiasaan begitu. Jadi Isma ni pula, dia tak puas hati dengan beberapa politik-politik yang berlaku di Malaysia. Dia pun buatlah satu game politik namanya Berjasa. Itu cerita Berjasa tu. Yang keluar Berjasa nak undi ni kan. Inilah korang nak tengok, nanti tengok ni mana satu nak undi ni. Kan? Tengok. Orang tiba persoalan, nak undi dia ke tidak? Soalan anak. Soalan orang pada anak lah. Anak punya jawapan senang je. 3 perkara ni terlaksana pun tidak. Yang kita sebut iqrarul adl, mengakui keadilan. Yang kedua, kita memberikan hak kepada mereka yang berhak. Yang ketiganya, kita nak melaksanakan pentadbiran yang baik. Negara kita negara demokrasi. Bila negara ini negara demokrasi, macam mana kita nak pastikan sistem negara kita yang baik? Ingat, nak ikut demokrasi sistem, kita perlu ubah sistem. Kalau kekal dengan sistem yang lama, dengan rasuah dia, dengan apa ni, tak ada faedah. Nak tukar pada sistem yang daripada rasuah kepada yang tidak rasuah. Macam mana nak buat? Kita rasa dah tak ada cara lain dah, kecuali kena undi orang bukan Islam. Maka undi orang bukan Islam itu dibenarkan. Nampak? Tak ada cara lain dah untuk nak tukar sistem yang teruk itu kepada yang baik itu. Tak ada cara lain dah, kecuali kena undi orang bukan Islam. Maka undi orang bukan Islam itu dibenarkan. Sebab kaedah fiqh disebut ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Tak sempurna benda yang wajib kecuali kena buat benda itu juga, maka buat benda itu adalah wajib. Kaedah fiqh satu. Kalau sekiranya kita beranggapan dengan undi orang bukan Islam itu satu kerosakan, contoh undi orang bukan Islam itu satu kerosakan. Sebab apa? Sebab kita rasa orang bukan Islam mesti tak tekan undi pun. Haram ni. Babi pun haram dimakan. Babi pun haram dimakan. Tapi dalam keadaan haram makan babi, dah tak ada cara lain untuk nak jaga nyawa kecuali kena makan babi. Yang haram makan babi itu dibenarkan makan babi. Nampak? Undi orang bukan Islam ni haram, tak boleh. Tiba-tiba dah tak ada cara lain dah.
untuk nak ubah sistem kecuali kena undi orang bukan Islam itu, maka undi orang bukan Islam itu dibenarkan. Senang ni, teori dia senang, tak ada susah mana pun. Kita kena fikir 3 perkara yang disebut yang berasaskan kepada Islam: tadbir syu'unir ra'iyah, tadbir urusan rakyat. Yang keduanya iqrarul haq, iqrarul adl, mengakui keadilan. Yang ketiganya iqaqul haq, memberikan hak kepada mereka berhak. Terlaksana 3 perkara ni, kita buat apa pun terlaksana, maka kita buat itu dibenarkan. Ingat situ. Kalau ada cara yang lagi baik, kita kena guna cara yang lagi baik. Dah tak ada cara lagi baik, yang ada cara yang dah ada ni, terpaksa undi orang bukan Islam, maka undi orang bukan Islam itu dibenarkan. Nampak? InsyaAllah. Jadi tak susah nak fikir. Dan tu agak-agak kalau kita undi satu parti yang nama berjasa ni, agak-agak boleh tak tukar sistem negara? Satu soalan. Kita undi parti ni, agak-agak boleh tukar tak 3 perkara ni, daripada yang teruk kepada yang baik? Boleh tak agak-agak? Kalau tak boleh, jangan undi dia. Kalau sekiranya boleh undi dia. Tapi kalau tak boleh, jangan undi dia. Kita kena undi parti yang boleh menukar sistem negara, daripada yang rasuah kepada yang tidak rasuah, daripada yang zalim kepada yang adil, daripada satu sistem yang tak baik kepada sistem yang baik. Perubahan itu perlu dilakukan oleh semua manusia. Itu orang Islam dan orang bukan Islam pun kena ada perubahan ini. Sebab kalau sekiranya kita orang Islam tak buat sebegini, orang bukan Islam je buat, tak akan berjaya. Kita orang Islam je buat, orang bukan Islam tu tak buat, tak akan berjaya. Kalau sama-sama buat, baru kita akan mengubah sistem pemerintahan. Senang. Base kalau kita nak fikir tentang isu tentang orang bukan Islam ni, undi dia boleh ataupun tidak. Anak tulis dah buku ni, cuma baru siap. Anak tulis satu buku, tajuk buku dia Non-Muslim yang Adil Lawan Muslim yang Zalim. Buku siap dah tulis. Adalah 120 muka surat lebih kurang tulis. Tapi sebab lewat, tak sempat nak keluar lagi. Kan? Orang baru cerita dalam hari esok ni mungkin orang nak masuk mesti cerita. Tak tahulah bila nak siap lah. Tapi anda dah tulis belum macam ni? Anda dah kaji dah tentang debate ulama-ulama fiqh tentang isu-isu sebegini. Jadi sebenarnya kita tak payah pening dalam isu ni. Yang paling penting apa yang kita kena fikir, macam mana kita nak buat pemerintahan yang adil. Sebab pemerintahan adil itu dia akan memberi kemaslahatan kepada rakyat seluruhnya. Itulah yang dimaksudkan dengan as-siyasah asy-syar'iyyah, politik Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu insya-Allah. Okeylah, insya-Allah cukuplah. Sini ada soalan. Lagi 6 lain tahun kita bincang insya-Allah. Dia ada 7 sebenarnya. Tapi saya ada soalan kat sini masuk SMS anda. Tengok soalan ni pun soalan politik. Apakah hukum undi Lim Kit Siang lawan Datuk Gani Patel kat Kelang Patah? Tak payah apa kita soalan ni. Sebab ini berlaku kat Kelang Patah. Kita bukan undi kat Kelang Patah. Kita undi kat Subang. Habis kau tanya pasal Subang. Kan? Tapi macam mana nak buat? Anda tak nak sebut undi siapa. Tapi yang kita kena fikir, undi orang yang boleh menukar sistem pemerintahan. Itu yang paling penting. Sistem pemerintahan yang zalim kepada yang adil, yang rasuah kepada tidak rasuah, sistem yang korup kepada yang tidak korup. Itu kita kena buat. Siapa dia? Lu fikirlah sendiri. Anda tak nak sebut siapa dia. Nanti kalau aku sebut orang kata aku kempen dah raya pula. Tapi lebih kurang kan naik. Kurang naik. Itu dia. Okey, anda ada simpan soalan kawan-kawan kita tadi. Ada kawan-kawan kita tanya soalan, dia kata kalau mimpi jumpa hantu nak buat macam mana? Ada seorang ni dia mimpi jumpa hantu, dia tak tahan. Mimpi jumpa hantu. Hantu tu pula namanya Big Mama, dia tak tahan. Contoh, nama hantu contoh. Hantu Big Mama ni macam mana rupa wallahualam lah. Contoh. Benda ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dekat kita. Nabi Muhammad ajar pada kita kalau kita di mimpi jumpa hantu, nombor 1 kita bangkit, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali tu kan. Baca 3 kali, lepas tu kita ludah ke kiri. Ludah tu bukan ludah ideal betul tau. Jangan tarik betul, jangan macam tu. Yang kita sebut ni ludah ambil syarat tu. Tu macam tu jelah. Kan ludah kat kiri. Lepas tu kalau kita nak ubah tempat lain tu lagi baik. Kalau kita ubah tempat lain tu lagi baiklah. Atau kalau kita nak tidur kat situ, tidur tu terganggu lagi. Pindah tempat lain. Dan Nabi Muhammad SAW pesan pada kita, kalau kita mimpi hantu, jangan cerita mimpi kita ke orang lain. Jangan. Duk diam-diam dah. Sebab nanti kalau cerita dekat orang pula jadi takut. Masalah tau. Betul. Kita ni kadang-kadang tak pernah tengok hantu. Tak pernah tengok hantu. Cerita dia, kita ni. Tiba-tiba, malam-malam, pukul 2 pagi,
1 pagi, 12 pagi duk sembang dengan kawan, duk gelak-gelak tu. Cerita pasal hantu boleh hari tu. Cerita hantu gini gitu. Sembang sedap mah. Masa nak balik ni naik kereta tu tak habis-habis tengok cermin, takut-takut hantu keluar kat belakang. Sebab apa? Psikologi manusia kan. Sebab tu Nabi pesan kalau mimpi cerita hantu jangan cerita dekat orang. Nanti orang pula jadi masalah. InsyaAllah. Gitu. Satu. Yang kedua, okey, masa sembahyang kita berdehem. Contoh, adakah sembahyang kita boleh jadi batal? Yang pertama, memang terpaksa berdehem. Itu tak batal. Terpaksa berdehem. Macam mana batuk? Ni dah 2 minggu dah batuk. Dalam 2 minggu batuk ni, tiba-tiba baca Quran, jadi imam, sangkut suara, tak terkeluar suara. Sangkut tu pula ada balarah mana tak tahu pergi lekat kat kita punya tengkuk. Kita terpaksa berdehem untuk nak melincinkan bacaan kita. Berdehem itu tidak membatalkan sembahyang. Faham? Banyak kali tak apa. Tapi jangan pula mengada-ngada. Dia buat lagu pula. Itu tak boleh lah. Itu jahat pula kan. Yang kita sebut ni berdehem untuk menghilangkan kita punya gangguan suara. Boleh. Ada satu lagi sengaja. Yang tu boleh batal sembahyang. Sengaja. Dia jadi imam. Dia baca surah panjang. Baca surah panjang tu bagus lah. Tak ada apa pun. Baca surah panjang. Tapi bila dia baca dia tak ingat. Ada masalah dia. Babashiril ladina amanu wa amilus salihat. Sudah. Berapa dia pulak sambungan. Fikir ni. Babashiril ladina amanu batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab itu bukan gangguan balgham, itu gangguan pelotak. Nampak tak? Dia tak ingat dia berdehem banyak kali, batal. Dia berdehem tu mesti 2 huruf ke atas. Kalau tak batal. Jadi kita sebut tak batal. Faham? Kalau sebalik tak batal. 2 baru dikira sebagai batal. Itu hukum berdehem di dalam sembahyang. 2. Yang ketiga, sentuh babi batal wuduk ke tidak? Contoh ni, macam mana nak pergi masjid boleh peluk babi, aku pun tak faham. Ini bukan duduk kat Vietnam ni. Kalau duduk kat Vietnam munasabah juga, ataupun duduk kat Thailand, boleh tahan lah. Kalau soalan macam ni agak relevan lah, sebab babi pun dapat di sana. Ini ni duduk kat Malaysia, duduk kat Sungai Buloh, boleh nak pergi semayang pegang babi. Contoh. Ataupun mudahlah pergi lepak kedai Cina, bak putih sup babi. Bak putih sup babi, dia kerja kat kedai Cina tu lah contoh. Dia ni ada semayang elok, dia pegang daging babi. Adakah wuduk dia batal ataupun tidak? Jawabnya tidak batal. Wuduk tak batal. Cuma dalam mazhab kita, bila sentuh babi, tangan kena basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Jadi kita ambil semayang, pegang babi contoh kan. Tengok dalam jalan, lawa babi, dia pun ambil peluk cium-cium pula babi. Contoh bukan betul ni. Dan cerita ni contoh, dia shock tengok babi, contoh. Jadi dia ambil cium-cium babi. Wuduk tak batal? Wuduk tak batal Hukumnya wuduknya tidak batal. Bila wuduk tak batal, boleh kita terus semayang? Sebab kita tak boleh. Sebab di bawah kategori orang sedang menanggung najis. Macam mana awak, dia kena basuh najis itu. Macam mana cara basuh? 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Jadi pergi basuh. Lepas tu adakah pula ambil wuduk lain? Tak payah. Wuduk dia sudah sah, wuduk dia tidak batal. Faham InsyaAllah. Senang insyaAllah. Yang penting jangan buat. Itu yang paling penting. Serupalah babi ke, apa lagi, anjing ke. Contoh kan, dia pergi semayang naik motor, dia tengok ada anjing dalam longkang. Anjing pula dengan air lah apa dia macam lemas, dia pun kita tolong angkat dan letak ke atas. Tindakan itu sifat yang boleh. Ingat begitu. Kita ni orang Islam, kita nampak anjing dalam longkang lemas macam nak mati, kita pergi turun ambil anjing letak ke atas. Tindakan kita tu walaupun anjing sekalipun, tindakan itulah tindakan yang mulia. Nabi Muhammad SAW dia pernah sebut dekat kita kisah bagaimana seorang perempuan pada zaman terdahulu, dia ni seorang pelacur, orang yang terlibat dengan zina. Satu hari dia berjalan, dia nampak ada anjing yang sedang kehausan. Anjing tu jilat pasir yang basah sebab haus. Dia rasa kesian. Bila dia rasa kesian, dia pun pergi dekat satu telaga, dia masuk telaga, dia bubuh air dalam kasut dia. Lepas tu dia nak keluar dari telaga tu, dia gigit kasut tu. Dia naik sampai ke atas, dia pun bagi anjing tu jilat air tadi. Dia pun tengok anjing tu jilat. Habis selesai jilat air, tengok anjing pun dah puas, dia pun sambung pertanyaan. Nabi Muhammad kata Allah Ta'ala ampun dosa perempuan tadi. Tindakan mulia tolong anjing pun Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Cuba kita bayangkan kalau kita tolong orang. Lagi-lagi lah Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada kita. Jadi contoh, kita pergi semayang tindakan mulia, kita nampak anjing tu pula lemas, kita pun angkat letak ke atas.
Kita tangan tu macam mana? Tangan tu kena basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Gitu. Lepas tu, adakah wudu kita batal? Tak, wudu kita masih sah. Terus sembahyang insya-Allah. Senang insya-Allah. Boleh insya-Allah. Okey, air liur basi, apakah ia najis ataupun tidak? Air liur basi. Orang tidur keluar air liur basi dia kan. Bangun-bangun tap pipi. Allah buruknya